Seorang bapa ditahan mencuri susu untuk anaknya. Kupasannya pada Buletin Fik MPU 3342 pada malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Fik MPU 3342 bersama saya, Muhammad Afiq bin Abdul Rahim. Mencuri merupakan satu kesalahan jenayah. Tetapi dalam keadaan tertentu seperti tekanan kehidupan, seseorang itu mungkin terpaksa melakukannya demi sesuap nasi untuk menyara keluarga. Polis daerah Ipoh menahan seorang suspek kes kecurian yang berlaku di sebuah pasaraya terkemuka di daerah tersebut. Gara-gara mencuri susu formula bayi, bapa kepada 2 orang anak dihukum penjara 3 hari dan didenda RM1,200 oleh Mahkamah Magistrat di sini hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh, Inspektor Kutaibah Mat Yusof, suspek diberhentikan kerja kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ketika ini. Tertuduh mengaku mencuri 4 kotak susu formula Enfagro dan 2 buku roti yang kesemuanya berharga RM83.40 pada 8.30 malam 6 Februari yang lepas. Seperti yang kita sedia maklum, mencuri adalah salah satu kesalahan jenayah dan mana-mana individu yang melakukan kesalahan ini boleh berhadapan dengan tindakan undang-undang dan dijatuhkan hukuman yang setimpal. Namun dalam situasi yang tertentu seperti desakan kehidupan, seseorang itu mungkin terpaksa melakukan jika tiada pilihan. Seperti semalam saya ada menerima laporan mengatakan bahawa ada seorang bapa yang terpaksa mencuri disebabkan anaknya kelaparan. Saya berasa terpanggil untuk berjumpa dengan individu berkenaan dan saya percaya ramai lagi daripada kita dalam situasi begini yang terjejas dengan pekerjaan dan pendapatan. Kalau boleh undur masa, pasti saya tidak akan lakukan kerana tidak mahu kejadian ini berlaku. Begitulah keluhan bapa 2 orang anak apabila ditanya sebelum ditahan reman awal pagi semalam. Pengarah Pusat Zakat Negeri Perak Ustaz Zulkarnain berkata, pihaknya sudah mengambil maklum kejadian yang menimpa keluarga terbabit dan bantuan awal telah diserahkan kepada mereka. Mencuri sebenarnya merupakan suatu kesalahan, sama ada dari segi undang-undang negara maupun undang-undang Islam itu sendiri. Tetapi menurut perspektif Islam, kes kecurian ini mempunyai hukuman yang agak berbeza daripada undang-undang negara. Antara perbezaan yang mungkin kita boleh lihat, seperti contoh kes yang berlaku ni, di mana seorang suspek yang ditahan kerana kes kecuriannya yang berlaku di sebuah pasaraya terkemuka di daerah tersebut. Gara-gara dia ni mencuri susu formula bayi, maka bapa kepada 2 orang anak ini dihukum penjara 3 hari dan didenda dengan sebanyak RM1,200. Walau bagaimanapun, Islam sebenarnya tidaklah menghukum orang yang mencuri makanan kerana kelaparan. Jika benar beliau berbuat demikian kerana ingin memenuhi keperluan asasnya untuk hidup dan kelaparan, maka sesungguhnya perbuatan tersebut tidak boleh dihukum dengan hudud menurut Islam lah. Jadi hudud ataupun potong tangan ini sebenarnya tidak akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja yang mencuri kerana kelaparan. Terdapat nas yang mengecualikannya sebenarnya, yakni apabila seseorang itu mencuri makanan yang telah tersedia. Daripada Hasan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak ada potong tangan pada makanan yang telah tersedia untuk dimakan. Baiklah, dalam kes ini sebenarnya tak ada perbezaan sama ada makanan tu disediakan untuk dimakan oleh pemilik ataupun disediakan oleh pemilik kedai untuk dijual. Ini kerana hadis di atas dia membawa makna yang umum, yang mana merangkumi semua makanan yang telah tersedia untuk dimakan. Benda ni sebenarnya berbeza kedudukannya jika makanan tersebut belum tersedia lagi, ataupun berada di dalam simpanan stor, makanan disimpan dalam stor kemudian dicuri, berbeza. Demikian juga tidak berlaku hukum potong tangan pada masa kebuluran, yakni pada saat terjadinya kemarau panjang ataupun kelaparan. Sebagaimana diriwayatkan daripada Makhlud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada potong tangan di musim kelaparan. Jadi justru pada musim kebuluran ataupun hudud potong tangan ini tak dikenakan pada pencuri. Sekiranya dia mencuri untuk dia penuhi keperluan asasnya, seperti berupa makanan ataupun minuman. Sama juga dengan kes pencuri yang mungkin kelaparan, yang tidak menjumpai apa-apa pun untuk dimakan.
maka jika dia mencuri untuk menghilangkan kelaparannya, maka tidak ada potong tangan baginya. Ini kerana kes seperti ini termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah saya sebutkan tadi. Sebenarnya kalau kita lihat pandemik yang berlaku sekarang COVID-19 ini sebenarnya telah menjejaskan ramai rakyat, khususnya yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan yang kehilangan kerana tidak dapat keluar lagi bekerja. Justru itu pihak Pusat Zakat Perak mengambil langkah bertemu dengan individu tersebut untuk menyerahkan bantuan bagi meringankan bebanan mereka. Jadi Pusat Zakat Perak juga menyeru kepada mana-mana individu yang mungkin mengalami situasi yang sama, keputusan bekalan makanan ataupun terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini, bolehlah menghubungi pihak Zakat Perak. Wallahu a'lam. Dikala orang lain merungut mengenai sekatan jalan raya dan larangan rentas negeri ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ingatlah sebenarnya ada yang lebih menderita. Sekian paparan buletin kali ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.